Terima kasih kepada rakan tugas kita dari Melaka dan seterusnya kita akan bincangkan tentang urus harta bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang mana bukan kali pertama sebenarnya kita bertemu bual dengan wakil daripada Minds. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Zainal Said, Setiausaha Minds yang akan bersama kita secara dalam talian. Nampaknya kita akan terus ke segmen seterusnya iaitu pertingkatkan daya tahan PMKS yang mana kita akan melihat kepada ketahanan sistem-sistem yang telah pun ada untuk membantu warga PMKS disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh gangguan dalam rantai bekalan makanan. PMKS memangnya tercabar dengan kenaikan harga barang. Jadi negara sedang melaksanakan pelbagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kesan daripada inflasi. Namun dalam pada itu ia merupakan satu situasi global dan golongan peniaga PMKS juga perlu bersedia untuk berdepan dengan cabaran yang mana sedang dihadapi oleh semua peniaga di seluruh dunia. Jadi dengan itu kita telah pun bersedia untuk bersama dengan penganalisa korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik yang telah pun bersedia untuk bersama kami secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Terus. Selamat pagi. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Malaysia. Kita ingin definisikan sekali lagi mungkin kepada para pendengar dan juga penonton kita di luar sana, apakah takrifan untuk PMKS pada tahun 2022? Ya, terima kasih Terus. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih juga RTM. Sebelum membawa ke penarifan tersebut, penarifan PMKS ini memang dikeluarkan oleh pihak kerajaan melalui SME Corp juga. Cuma dalam ringkasan masa yang terhad ini, PMKS bolehlah kita kategorikan sebagai sekiranya dalam ekosistem perniagaan itu, ianya bahawa dalam sektor khususnya peniaga mikro adalah di antara warga peniaga yang berada dalam hierarki yang kita katakan paling bawah. Maksud saya adalah dalam konteks saiz perniagaan, keperluan modal dan juga julat keuntungan itu. Jadi ia merupakan golongan peniaga yang paling mudah terdedah ataupun dengan izin the most vulnerable kumpulan ini. Dan ia termasuk juga dalam kategori pengamal profesional juga dalam konteks PMKS ini. Jadi ia merupakan saiz capex dan opex yang diambil kira dalam menentukan di mana peniaga itu sebenarnya adalah merupakan peniaga mikro, kecil dan sederhana ataupun tidak. Dalam pada itu, inflasi seolah-olah jauh lebih besar daripada mereka yang merupakan antara peniaga yang paling kecil, nilai modal dan juga nilai kos yang sedang mereka jana. Jadi adalah agak sukar sebenarnya untuk mereka membendung pengaruh inflasi ke arah ke atas perniagaan mereka. Mungkin kita boleh bincangkan sedikit tentang bagaimana kesan inflasi ini kepada PMKS secara langsung. Kesan yang paling utama adalah kenaikan pelbagai kos pengoperasian secara menyeluruh. Ditambah lagi yang pertamanya adalah kos pembayaran upah yang semakin meningkat dengan pengenalan upah minima. Kos bahan mentah juga meningkat dengan mendadak. Dan yang paling ketara di antaranya adalah bekalan yang tidak menentu. Dan ini merupakan di antara cabaran utama kepada PMKS. Saya bagi contoh mudahlah, contoh kilang roti kecil yang dimiliki oleh PMKS ni yang memerlukan contoh satu aduan roti memerlukan 6 bahan. Sekiranya satu bahan yang diperlukan itu tidak mendapat bekalan yang sepatutnya ataupun mencukupi, ia dah tak boleh beroperasi dalam kapasiti sebenar. Tetapi dalam masa yang sama, gaji pekerja tetap berjalan dan PMKS ini tidak punya sumber modal yang ampuh. Malah kesan kalau kita kira daripada cabaran COVID-19 tahun sebelum ini masih lagi berparut dan ada yang masih belum pulih dan sedang dalam proses pembayaran
pembiayaan dari pinjaman semasa PKP. Jadi situasi PMKS ini Terence, tidak seperti syarikat-syarikat besar yang di luar sana dengan PMKS ini yang lebih mudah sama ada untuk menyerap kenaikan kos tersebut dalam konteks mengoptimalkan skala pengeluaran, contohnya menggunakan pakai otomasi, robotik dan aplikasi kecekapan proses pembuatan hingga ke proses jualan. Dan jika pun syarikat besar ini menaikkan harga, maksudnya barangan jualan mereka, lazimnya pengguna tidak punya pilihan dalam konteks tetap terpaksa meresap kenaikan ini, menyerap kenaikan ini. Contoh yang fast food ataupun cost service tertentu. Realiti ini berbeza berbanding PMKS ataupun mikro contohnya. Tidak mudah kepada pengusaha restoran, penjual makanan, pengusaha taska dan sebagainya untuk menaikkan kos kerana pengguna mempunyai price sensitivity yang tinggi dalam konteks ini. Jadi dalam situasi sekarang, mahu tidak mahu untuk demi kelangsungan perniagaan, sebahagian besar daripada PMKS khusus mikro ini masih terpaksa menyerap kos yang sebelum ini marginnya sedia berkurangan. Jadi ini merupakan satu cabaran utama dalam konteks ini. Jadi kalau saya simpulkan ini adalah kenaikan kos yang ketara memang memberikan kesukaran untuk menaikkan harga juga, itu realiti yang dihadapi oleh PMKS ini dengan margin yang semakin mengecil dan pilihan sama ada menghadapi risiko kerugian ataupun menutup operasi. Itu di antara risiko yang dihadapi oleh sebahagian dari PMKS khususnya mikro ini. Pun begitu, soalan seterusnya agak sukar untuk saya tanya kerana ia merujuk kepada realiti situasi yang dihadapi oleh semua pihak. Kerajaan telah pun mengeluarkan belanja yang besar, bukan kerajaan Malaysia saja tapi kerajaan-kerajaan di seluruh dunia telah mengeluarkan belanja yang begitu besar untuk membantu golongan yang terkesan dan antara mereka adalah pengusaha-pengusaha kecil ini. Pun begitu selepas kita kembali membuka sempadan, kembali melonggarkan SOP, kita telah dilanda dengan satu gelombang kekangan ekonomi yang tidak diduga. Jadi adakah sudah tiba masa untuk para peniaga kecil, mikro dan sederhana ini memikirkan tentang daya tahan mereka menentang market forces yang di luar kawalan seperti inflasi dan sebagainya? Adakah mereka perlu merangka satu sistem backup ataupun mereka harus merangka satu sistem yang lebih efisien untuk membantu perniagaan-perniagaan kecil mereka ini mampu bukan sahaja berdaya saing tapi berdaya tahan? Okey, saya secara peribadi dalam kapasiti dengan badan tertentu terlibat secara langsung dengan pelbagai cadangan libat urus dengan pelbagai agensi dan pihak berwajib sejak daripada mula PKP 1.1. Dan saya akui banyak inisiatif yang diberikan kerajaan kepada PMKS melalui pelbagai inisiatif. Namun tidak nafikan mungkin ada yang tercicir atas pelbagai faktor. Bukan mudah walaupun telah hampir RM530 bilion dibelanjakan mengikut statistik yang dikeluarkan oleh MOF melalui 8 pakej rangsangan ekonomi termasuk peruntukan untuk PMKS sejak daripada mula Mac 2020. Saya setuju bahawa peniaga khususnya PMKS sememangnya tidak boleh terus-menerus bergantung harap kepada bantuan kerajaan khususnya dalam konteks bantuan kewangan. Kerana kelestarian perniagaan itu sendiri, kelangsungan, kerelevanan perniagaan itu sendiri haruslah mampu berdiri dengan sendiri untuk terus relevan dalam konteks dalam masa sederhana dan panjang. Namun dalam masa yang sama, pendekatan sokongan kerajaan tidak boleh dihentikan ataupun dengan izin tidak boleh diperlahankan dalam konteks ini. Kita masih lagi walaupun selepas COVID-19 masih ada lagi cabaran seterusnya yang kita hadapi kini, iaitu kenaikan inflasi yang disebabkan bukannya oleh demand pool lebih kepada supply pool. Short of supply ekoran dari pelbagai faktor, contohnya perangan Rusia, Ukraine, trade war di China dan sebagainya dalam konteks ini. Cuma apa yang diperlukan adalah mungkin mekanismenya mungkin berbeza berbanding sebelum ni cabaran pengoperasian dan PKP. Kini cabarannya adalah inflasi pula, yang memerlukan fokus dan cara yang berbeza
oleh pihak kerajaan dan pihak berwajib. Namun seperti saya ulang, seperti saya tekankan tadi, peniaga perlu bangkit, dalam sesi yang pendek ini. Tidak boleh, tak mampu saya nak cerita apa yang perlu dilakukan. Cuma dalam konteks ini adalah kerelevanan untuk PMKS itu untuk berdiri sendiri itu sangat penting, itu sangat ditagih untuk kelangsungan jangka masa panjang. Baik, seterusnya kita telah lihat ada langkah untuk mengantarabangsakan PMKS dengan usaha-usaha pendigitalan. Bagaimana pada pendapat Tuan semua ini boleh dilakukan dengan lebih efisien dan sekiranya berjaya mungkin PMKS tidak akan lagi kekal pada tahap PMKS kerana sudah pun diantarabangsakan. Ada kemungkinan mereka akan bergerak ke tangga yang lebih tinggi. Ya, saya setuju. Maknanya adaptasi pendigitalan itu sangat penting untuk kelangsungan PMKS, untuk bukan sahaja untuk pengeksportan dalam konteks ini, malahan juga untuk kerelevanan di dalam negara itu sendiri, apatah lagi untuk ekspor. Tetapi kita juga ingin melihat kadaran ini. Kaji sedik yang dilakukan oleh SME Corp dan Huawei menunjukkan contoh pada tahun lalu 60% pemilik perniagaan masih tidak tahu tentang pembiayaan. Maknanya masih belum mendapat maklumat dalam konteks ini. Mungkin di luar bandar-bandar besar. Dan 34% berpendapat bahawa pendigitalan ini sesuatu yang mahal. Walaupun ada bantuan kerajaan dalam konteks geran pendigitalan kepada PMKS mikro serendah RM5,000 dalam konteks ini. Jadi kita lihat sini dua faktor ini. Satu adalah penyediaan infrastruktur dan sistem yang berkesan dan ampuh oleh pihak berwajib juga sangat perlu, sangat ditagih. Kerana kita di bandar besar mungkin tidak punya masalah, tapi di luar sana mungkin menghadapi cabaran ini. Keduanya adalah dalam konteks kerelevanan SME itu sendiri, PMKS itu sendiri untuk menyahut cabaran pendigitalan ini dalam konteks untuk melangkah selangkah ke hadapan, iaitu pengantarabangsaaan ini, PMKS, untuk meneroka pasaran luar. Dan bercakap tentang pasaran luar, banyak juga cabaran yang dihadapi daripada pasaran-pasaran luar ini, termasuklah yang terkini daripada China dengan kelembapan ekonomi di sana. Bagaimana PMKS boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran sebegini, daripada perang Ukraine kepada kesan rentetan daripada COVID-19 terhadap bekalan rantaian makanan? Apakah yang mungkin boleh dilakukan oleh PMKS supaya lebih bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bergerak ke hadapan? Okey, ingin saya tekankan sini, sedikit kongsikan. PMKS sebahagian besarnya tidak punya kapasiti sumber dalam masyarakat seperti syarikat besar yang mampu melakukan contoh aktiviti perancangan strategik kehadapan seperti unjuran perniagaan untuk mengambil kira faktor ekonomi, data kepenggunaan, kajian consumer behavior, melakukan ujian stress test secara berkala dan pelbagai analisa untuk merancang apakah tindakan sebagai persediaan sekiranya berlakunya cabaran luar jangka ini. Jadi PMKS secara umumnya memerlukan bantuan dalam konteks intervensi ini berbanding syarikat-syarikat besar yang mempunyai sumber dalaman yang kukuh. Namun cadangan saya adalah seperti ini. PMKS dalam sektor apa sekalipun mereka ini perlu berada dalam jemaah ataupun dalam persatuan perniagaan yang relevan dalam bidang masing-masing. Kenapa? Untuk mendapatkan pelbagai maklumat terkini, bukan hanya dalam konteks cabaran, bahkan juga untuk teroka peluang tertentu, mendapat maklumat baru yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan, contoh geran padanan dan sebagainya dalam konteks itu. Yang kedua, saya melihat PMKS juga perlu berhemah dalam kedua-dua pengurusan perniagaan dan kewangan itu sendiri. Pengurusan perniagaan merangkumi pelbagai aspek operasi, pemasaran, jualan, kecakapan pengurusan sumber, manakala kewangan pula berkisar kepada pengurusan aliran tunai, hutang, penghutang, pemiutang, dan sekiranya tidak arif boleh minta pertolongan daripada pakar-pakar yang betul lah, seperti contohnya accountant, peguam, business coach dan agensi-agensi kerajaan di luar sana atau dan juga dari kalangan pemain industri yang berjaya. Dan akhir sekali adalah PMKS juga tidak mengelak daripada perlu mempunyai minda pemenang ataupun winners mindset, bersedia untuk sentiasa teroka pasaran, cara pendekatan baru yang mampu membawa impak positif kepada perniagaan.
Dengan kelajuan era digital ini, penggunaan pendekatan lama tanpa keterbukaan untuk belajar sesuatu yang baru mampu membawa kepada cabaran yang lebih besar kepada kelangsungan PMKS itu sendiri. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Faizal kerana sudi bersama kami secara dalam talian dalam Saat Pagi Malaysia. Harapan kami semoga semua PMKS di luar sana mendapat sedikit manfaat daripada perkongsian tadi, dan pada yang belum berdaftar untuk mendapatkan geran-geran bantuan, sila berdaftar sekarang kerana banyak sebenarnya yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan sederhana seperti anda. Kita berehat seketika dan kita beri laluan kepada rakan setugas kita di Jabatan MAT Malaysia, dan kita akan kembali bersama anda selepas ini jam Saat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.